Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Ayyuhal Walad. Nah, kita duduk faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, nasihat yang ke-15. Nah, nasihat yang ke-15 iaitulah wasiat 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Jadi qala musannif rahimahullahu ta'ala, faedah yang ke-8. Jadi ini faedah yang terakhir sekali daripada 8 faedah yang Imam Hatim Al-Asam dapat ketika dia mengaji dengan guru dia Imam Syaqi Al-Balakhi, iaitulah selama 40 tahun. Nah, jadi bukan 40, 30 tahun. Nah, 30 tahun duk belajar dengan tok guru dia Imam Syaqi Al-Balakhi ni. Apa benda yang dia boleh? 8 faedah. Nah, ni faedah yang terakhir sekali, faedah yang ke-8. Dia kata apa? Sesungguhnya aku melihat. Jadi dia melihat dengan ambil i'tibar. Nah, dia bukan tengok saja, tapi dia ambil i'tibar. Dia ambil pengajaran daripada apa yang dia tengok. Dia kata apa? Setiap orang ada memiliki suatu yang menjadi pegangannya. Nah, tiap-tiap orang ada memiliki suatu yang menjadi pegangannya. Pegangan kat sini maksudnya tempat pergantungan pada nak menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dan nak menyempurnakan sesuatu perkara. Jadi tiap-tiap orang ni dia ada tempat yang dia nak bergantung. Mana sebahagian mereka menjadikan dinar. Dinar ni duit emas. Dan dirham ni duit perak sebagai pegangan, sebagai tempat pergantungan. Ada orang ni dia bergantung dengan duit. Tak ada duit dia tak boleh nak hidup. Kot tu. Jadi berbezalah. Tiap-tiap orang ni, ada orang dia tak apa nak bergantung dengan duit, dia tak ada padan cukup makan, tak apa dah. Tapi dia bergantung dengan benda lain. Ada yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan, sebagai tempat pergantungan dia.
Ada yang menjadikan harta, tanah, rumah. Kalau dia tak ada rumah ni, tak boleh hidup lah dia. Jadi dia bergantung hidup dia tu dengan rumah, tanah, kerajaan. Kerajaan ni maksud dia benda yang dia milik lah. Kerajaan, kalau tak boleh jadi kerajaan ni, tak boleh hidup lah kita, pakai mati lah. Dan ada pula menjadikan kemahiran ni kebolehan dia. Kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan, sebagai tempat pergantungan. Jadi ada orang ni dia mengharapkan kemahiran yang dia ada, kebolehan yang dia ada. Ataupun setengah orang dia harap kerja. Ni kalau tak ada kerja ni pakai pi lah saya. Tak ada lah masa depan tu, kira hancur terus lah. Macam tu lah. Jadi dia ada masing-masing lah. Ada orang kalau zaman kita ni dia bergantung dengan kelulusan dia, sijil dia. Kalau tak ada sijil ni nak makan apa? Macam tu lah. Nak kerja apa ni sijil tak ada ni. Pakai tak boleh kerja lah. Hidup pondok ni kan ada sijil. Nanti nak kerja apa ke depan ni? Jadi dah tak ada kerja, nak makan apa? Pakai susah itulah. Jadi ada orang yang dia buat tempat pergantungan dia ni pada makhluk macam tu. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan. Ada orang dia menjadikan hamba Allah sebagai pegangan. Contoh hamba Allah, kita kata pemimpin, raja-raja. Ni kalau tak ada pemimpin ni pakai jahanam lah. Ataupun kalau naik pemimpin naik, pakai tak ada lah, habis lah. Baik matilah daripada duduk bawah pemimpin lain. Jadi dia macam-macam orang. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maksudnya, dan sesiapa yang bertawakal, bertawakal ni berserah kepada Allah. Orang yang berserah kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya kan sesiapa tu. Orang yang berserah dekat Allah Ta'ala ni, Allah akan mencukupkan dia. Orang yang bertawakal, bab usaha tu kita tak ada masalah. Tawakal ni dia tak menafikan usaha. Usaha kena ada. Kita nak usaha, nak kerja, nak cari harta, kita nak usaha untuk dapatkan sijil ke, kita nak usaha untuk menaikkan pemimpin yang kita nak ke, nak usaha tak ada masalah. Tapi hati kita tu kena serah dekat Allah. Usaha kena buat lah. Usaha kita buat, lepas tu jadi ke tak jadi, serah ke Allah. Kita bergantung dekat Allah. Baru dia tak apa, kalau tak hasil pun dia tak melupa sangat. Hak ni dia duk harap dengan usaha dia, dia pun bergantung dengan usaha dia. Bila tak dapat yang dia nak tu, dan dia macau, marah dalam Facebook lah, marah dalam apa, TikTok lah, buat video pula marah. Ni sebab apa? Tak ada tawakal. Maka Allah pasti akan mencukupkannya. Orang yang bertawakal ni, Tuhan akan cukupkan dia. Rezeki dia cukup. Sungguhnya Allah Ta'ala itu
sampaikan segala urusannya, urusan sesiapa tadilah, sesiapa yang bertawakal tu, Tuhan akan sampaikan urusan dia. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan setiap sesuatu itu qadar yang telah ditentukannya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu tu qadar dia. Hak mana qadar tu Allah Ta'ala dah tentu dah benar tu. Jadi ikut mana, Tuhan tentulah. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan akan daku. Jadi musannif ni musannif pula, Imam Hatib Al-Asam kata bila dia baca firman Allah ni, aku tawakal teruslah, serah dekat Allah. Bila serah ke Allah, Allah mencukupkan akan daku. Dan Allah tu ialah sebaik-baik tempat berserah diri, bergantung diri. Tempat yang kita nak bergantung yang paling terbaik, hatu Allah. Adapun makhluk, dia bukan tempat yang sebaik-baik untuk kita berserah diri, nak bergantung diri. Hatu bukan tempat yang sebaik-baik. Sebab apa? Sebab makhluk pun masih lagi bergantung pada benda yang lain. Makhluk sendiri bergantung dekat hal lain. Dan makhluk pun bukan dia boleh penuhi hajat kita pun. Yang kita duk bergantung hajat kat dia tu, dia boleh tolong kita kan? Tak boleh tolong terang mana pun. Setengah orang dia bergantung kat orang kaya, kan tak ada orang kaya berkepi lah. Bukan dia penuhi hajat kita pun. Waktu dia bagilah. Macam tu lah. Pemimpin, kalau naik pemimpin waktu pemimpin duk bergantung kat pemimpin, bukannya dia bagi terang mana pun. Dia bukan boleh penuhi hajat kita terang mana pun. Habis. Jadi sebaik-baik tempat kita nak bergantung, tempat kita nak berserah diri ni, Allah Ta'ala tu sebaik-baik tempat. Jadi tawakallah kepada Allah dengan apa yang kita usahakan. Dia ada satu lagi istilah, nama dia tafwid. Tafwid ni menyerah juga. Dia beza dengan tawakal. Tawakal ni serah selepas daripada usaha, tu orang panggil tawakal. Kalau serah tak ada usaha, tu tak nama tawakal. Ada orang tu bila kita kata pilah buat kerja, bela anak bini apa semua tu, tanggungjawab tu, tak apalah, dia kata kita tawakal ke Allah lah. Nak mata sembang derah nak mampu. Ada fashion macam tu. Dia kerja tawakal lah, kerja haram tak mau buat. Hak ni tawakal yang batil, yang karut, tak boleh pakai. Sebab tawakal yang sebenar ada usaha, lepas tu baru tawakal, baru serah, tu tawakal yang sebenar. Jadi orang yang duk cakap tawakal dalam keadaan dia tak usaha tu, hak tu tak kena dia punya tawakal, dia tu tak kena. Macam ni lah, dia tinggal kunci motor dekat motor, mata cabut lah sagi menyamun, ambil sagi motor ni, tak ada motor lah, tak apalah, kita tawakal lah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Baca ayat Quran tu. Siapa yang tawakal kepada Allah, Tuhan akan mencukup. Lepas tu dia pergi tinggal tempat parking. Tempat parking motor tak ada. Lepas tu nak marah kat Tuhan tak? Apa Allah Ta'ala ni dah kita tawakal pun tak jaga lagi motor. Pula lah. Tak kena lah, cara tak kena. Tawakal ni mesti disertakan dengan usaha. Ada satu lagi yang lebih tinggi daripada tawakal, orang panggil tafwid. Tafwid ni menyerah bulat-bulat.
Hak ni seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni, ketika mana dia kena lempar dalam api oleh Namrud tu, waktu dia kena lempar tu, waktu dia kena terdir pergi masuk api tu, malaikat ni menjerit lah. Malaikat angin mai tanya aku nak minta tolong ke apa. Kalau nak minta tolong, dia nak perintah angin ni suruh mai tiup habis api tu. Malaikat ayam pun mai tanya aku nak minta tolong dia. Kalau nak minta tolong, dia kata dia nak suruh ayam-ayam ni, perintah ayam untuk mai padam api ni. Tapi satu pun Nabi Ibrahim tak minta. Nama malaikat Jibril tanya nak minta tolong kata. Dia kata tak ada. Adapun dengan engkau, aku tak ada apa-apa hajat langsung. Tak ada hajat langsung. Kalau gitu Nabi Ibrahim, malaikat Jibril kata, kalau gitu minta dekat Allah lah. Dia kata apa? Nabi Ibrahim kata, Allah lebih tahulah keadaan hamba dia macam mana. Minta benda. Tu sampai tak tu. Minta benda tu. Serah bulat-bulat kat Tuhan. Lempar api. Hak tu kena makam tinggi sungguhlah. Kita kalau buat serah bulat-bulat tu lah gila tu. Tu jadi isim lah, fi'il, haraf semua tu ada tu. Dia buat kemas tu. Kita tak apa, kita makam macam Nabi Ibrahim lah. Serah bulat-bulat kat Tuhan. Tak ada lama mana. Tengok kereta hilang. Duk macau gila. Maki tanu. Tu serah bulat-bulat tu. Jadi tak jadi ke tu. Tafwid, dia serah bulat. Nak jadi apa jadi, tak jadi. Apa tak jadi. Nak ikut Tuhan nak letak ke mana pun. Gitu. Tapi hak tu hak makam yang tinggi lah. Tak sesuai dengan kita ni lah. Orang awam ni, kita kena duduk dekat tawakal tu. Tawakal ni mesti kena ada usaha, lepas tu serah kepada Allah Ta'ala. Nak hasil tak hasil, tapi kita dah usaha dah. Lepas tu dia kata, lalu Syaqi al-Balakhi berkata kepada Hatim al-Asam, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Jadi sentiasa Allah Ta'ala ni memberi taufik kepadamu. Ni dia doa bagi anak murid dia. Imam Syaqi al-Balakhi ni doa dekat anak murid dia. Minta Allah Ta'ala ni sentiasa bagi taufik dekat Hatim ni. Sebab Allah Ta'ala ni dia bagi nur sungguh lah dekat Hatim ni, bagi taufik sungguh, tapi nak minta kekalkan benda tu. Sungguhnya aku telah membaca At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur. Taurat tu yang turun kepada Nabi Musa. Injil tu yang turun kepada Nabi Isa. Zabur ni turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Al-Quran yang turun dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kitab ni dia kata aku baca dah. Imam Syaqi al-Balakhi kata aku baca dah 4 kitab semua aku baca dah. Quran baca, Zabur baca, Injil baca, Taurat pun baca. Maka aku mendapati isi ataupun kita kata pati lah. Intipati keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahaskan 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Intipati 4 kitab ni dia duk belegar kau tu lah. Nak membahaskan 8 masalah yang mana Imam Hatim al-Asam sebut tadi. Dia duk berkisar secara ijmal, secara borang macam tu. Dan siapa yang beramal dengannya dengan faedah yang 8 tu, maka sebenarnya ia siapa tu telah beramal dengan kitab keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Maka 8 perkara tu
Nah, yang tersebut tu, nah, 8 perkara yang disebut oleh Imam Hatim Al-Asam tu sebenarnya hak tu perkara yang besar sungguh. Nah, dia duk berlegar di antara 4 buah kitab tu. Bukan Quran saja, Injil, Zabur apa semua tu semua nak duk berkisar nak membincangkan 8 faedah yang Imam Hatim Al-Asam sebutkan tadi. Maka nah 8 faedah tu juga memberi isyarat kepada kita ni, nah, bagi isyarat kepada amal ni mesti kena ada. Nah, mesti kena ada amal. Sebab 8 tu semua amal. Nah, tawakal. Nah, kalau ada bab taqwa, tu semua amal. Lepas tu faedah yang yang ke-6 tu, nah, lawan dengan syaitan. Semua dia berkisar dengan amal. Jadi kita ni tak perlu kepada banyak ilmu, tetapi perlu kepada amal yang ikhlas. Nah, amal lepas tu ikhlas. Ilmu banyak tak amal tak ada guna juga. Bukan nak suruh tak mengaji kena lah. Maksud dia kita ni nak ada ilmu, kita kena beramal. Tu. Tu. Lepas tu ikhlaskan amalan kita. Jangan tak ada ilmu, lepas tu tak payah ngaji lah, kita duduk rumah lah, duduk atas tikar jadah. Tu kena bohong awal lagi. Jadi ilmu kita cari. Susun masa kita untuk ilmu, untuk tambah ilmu. Lepas tu susun jadual kita ni untuk beramal kepada Allah. Lepas tu ikhlaskan amal kita. Sebab yang nak melepaskan kita di akhirat nanti daripada azab ialah beramal dengan ilmu dan ikhlas. Tu. Nah, hak tu sebab nak melepaskan kita, walaupun hakikat dia limpah kurnia Allah lah, tapi kita ada sebab-sebab. Nah, kita ada amalan-amalan yang menjadi sebab untuk kita ni lepas daripada azab Allah dekat akhirat nanti. Nah, iaitulah kita beramal dengan ilmu dan ikhlas. Ni ilmu ada, tak beramal tak ada. Amal ada, tak ada ilmu pula. Lagi sia-sia tu. Nah, ni ilmu tak ada, amal tak ada, ikhlas yang ada. Entah jadi tak? Nah, awak ni tak mayang tak apa, yang penting hati kita ikhlas kerana Allah. Apa benda pula mayang pun tak ikhlas. Lah. Tu lagi pening. Ni awak ni tak tutup aurat tak apa, yang penting hati kita tu bersih. Hak ni zahir semua ni. Rambut apa semua, aurat ni zahir saja. Zahir tutup buat apa, yang penting hati kita tu lah. Nah, kat situ kita nampak dah kata hati hang tu memang karut. Sebab kalau hati bersih, macam mana boleh nak lawan perintah Tuhan pula? Hati bersih mesti ikut perintah Tuhan. Tiba-tiba dakwa kata hati bersih, tapi tak duk lawan dengan perintah Tuhan, maka hak ni cakap bohong. Habis hang tu. Tu 8 faedah daripada Imam Hatim Al-Asam. Kita masuk pula